Dia kata, Ustaz, hari ni ada kuliah subuh pagi ni? Kata, Alhamdulillah ada. Dia kata, tajuk apa hari ni? Saya kata, tajuk hari ni, tajuk apa pun orang tak nak dengar, Datuk. Yang orang nak tahu sekarang ni, raya Jumaat ke Sabtu? Itu je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 25 Ramadan 1444 Hijri, kita dapat meneruskan pemburuan malam Al-Qadar dan berjuang sehabis baik pada bulan Ramadan tahun ini. Yang saya hormati Tan Sri Nazir Pengurusi, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sebelum nak sampai di Masjid Al-Falah, kebetulan ada jemaah, dia tegur saya. Dia kata, Ustaz, hari ni ada kuliah subuh pagi ni? Kata, Alhamdulillah ada. Dia kata, tajuk apa hari ni? Saya kata, tajuk hari ni, tajuk apa pun orang tak nak dengar, Datuk. Yang orang nak tahu sekarang ni, raya Jumaat ke Sabtu? Itu je. Pergi mana-mana itulah, tambah kerja JAKIM, lagilah ditanya. Tapi hari ni tuan-tuan sekalian, bab tu kita serahlah kepada ashabus samahah, mufti-mufti yang tentukan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kami di JAKIM ni mesyuarat awal dah. Sebelum awal Ramadan lagi kita dah mesyuarat tentang tarikh penentuan raya. Tapi untuk orang Al-Falah ni saya bagi tahulah, raya pada 1 Syawal sekalian. Itu confirm dah. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tajuk kita hari ini, masya-Allah, pihak masjid pilih Ramadan yang ditangisi. Allah, hebat tuan-tuan. Tajuk ni saya fikir pihak masjid bengkel 3 hari nak buat ni. Tajuk dia macam forum perdana jugalah, Ustaz. Tajuk hari ni baik. Soalan yang bersama dengan kita pada hari ini, saya fikir orang Selangor ni tidak asing lagi dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Rashidi Jamil, guru kami juga yang saya ingat dah lama tak bertemu, dan hari ini Alhamdulillah seronok dapat bertemu dengan Al-Fadhil Ustaz Datuk. Baik, kita nak mulakan bicara kita ini. Bila kita sebut tentang Ramadan, dia jadi sahayu sikit tu. Tambah orang Melayu kita ni, orang Islam kita ni, Ramadan ni dia banyak nostalgia. Kita waktu kanak-kanak, kita puasa, kita datang masjid dan kita imarah masjid. Dan selepas Ramadan itu kita jadi sedih sebab suasana tu. Baik, mungkin Datuk boleh mulakan terlebih dahulu pada pagi ini. Boleh ke tidak, ataupun kita ini menangisi permergian Ramadan yang akan berlalu, sedangkan yang nak mari juga ni adalah Syawal, juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Datuk boleh mulakan sebagai mukadimah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda saya pengerusi forum pagi ini yang saya kasihi kepada Tan Sri, Puan Sri, Datuk Datin, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu bapa yang saya kasihi sekalian. Tak dilupakan sahabat saya, ashabul fadilah, Ustaz Zahiri kita, dan juga rakan-rakan warga Masjid Al-Falah. Pertamanya syukur kehadirat Allah ibu bapa sekalian. Rupa-rupanya panjang lagi umur kita. Inilah yang disebut oleh satu tokoh besar dalam bidang dakwah, meninggal dah lebih kurang 21 tahun yang sudah. Siapa dia tu? Syekh Abdul Hamid Kishk rahimahullah alaih. Beliau ni buta tuan-tuan. Beberapa kali ditangkap, masuk penjara Mesir itu ketika pemerintahan Husni Mubarak. Tetapi orang buta ni dia takut apa? Pasal polis serbu pun dia buta, dia tak nampak. Masuk penjara. Kemudian dia jadi khatib. Setiap kali dia khutbah, dia tegur, suruh jadi baik saja. Kena tangkap, berulang kali masuk penjara.
Akhirnya kita baca dalam manaqib dia, meninggal beliau ni dalam semayang Jumaat ketika sujud. Jadi orang buta ni tuan, biasanya kata ahli hikmah, perkataan dia ikhlas. Sebab dia tak harap orang puji, dia tak harap apa-apa, sebab dengan keadaan dia buta tu hanya berharap kepada Allah saja. Jadi Abdul Hamid Kish ni dia pernah kata begini, berapa ramai orang tidur malam tadi tak bangun-bangun dah pagi ni. Ramai tuan-tuan. Hatta dalam kuliah kita ni pun barangkali ada ya, tidur tak bangun-bangun dah. Dan berapa ramai orang naik kenderaan tak turun-turun dah, meninggal tersepit celah kereta, bomba mari gergaji kerak besi tu buat keluar, meninggal dah. Dan berapa ramai orang pakai pakaian tidak tanggal-tanggal dah. Bila nak urus jenazah, gunting bajunya nak mandi mayat. Dan berapa ramai orang keluar dari rumah sudah tidak balik-balik dah. Siapa berita di rumah, isteri sepulang ke, ya maaflah puan, meninggal dah suami puan ni. Jadi dia kata sudah terlalu ramai. Jadi jangan sekali-kali kita kata nahnu syabab, kita ni muda lagi. Syekh hari ni berapa umur tahun ni? Tahun ni 39 dah Ustaz. Allahu akbar, banyak dah. 39 banyak dah. Saya baru 46. Syekh hari ni dah 39. Maknanya umur kita adinda Syekh hari ni tak boleh nak katalah muda ke guana, tak boleh kata. Sebab dia kata sudah terlalu ramai. Jadi bila kita boleh bangun pagi ni, duduk masjid pula, duduk dalam forum pula, alhamdulillah. Jadi soalan kita tu yang baru dapat pagi ni juga ya. Pagi ni 5:30 pagi dapat soalan tu. Tak mustahak soalan tu. Cuma nak kata apa dia? Kenapa bila bulan puasa nak habis kita menangis? Sedangkan Syawal tu bulan ibadat juga. Dia tidak lain tidak bukan, bila kita kenal satu benda dengan erti kenal sungguh-sungguh, maka dia akan datang zauq pada satu benda. Ini seperti yang dinukilkan kalamnya oleh Asy-Syibli rahimahullah alaih. Asy-Syibli ini ibu bapa sekalian satu tokoh dalam bidang sufism, dalam bidang tasawuf. Apa dia kata? Dia kata lau zuqtum halawatal wuslati la araftum mararatal qatiyati. Sekiranya kamu tahu erti manis berhubung dengan Allah, barulah kamu faham erti pahit bila terputus dengannya. Maknanya yang kita terlepas sembahyang duha, ataupun sakit gigi tak boleh baca Quran, ataupun berjaganya cari Lailatul Qadar, satu malam tu letih sangat sampai tertidur. Bila bangun, apa kita rasa? Allah sesalnya sebab tak bangun malam tadi. Ataupun kita kata ruginya ada 3 juzuk saja lagi nak berhabis ni, sedangkan hari ni habis dah puasa. Kenapa sesal seperti itu ada? Yakni sedih, rasa kecewa kah, rasa sesal kah? Tak lain tak bukan kerana hati kita sudah mula rasa lazat tu, rasa lazat, rasa suka. Jadi kata Asy-Syibli, lau zuqtum halawah, bila kamu mula rasa manis, bila tu tak tahulah, tapi kalau sudah mula rasa manis, la araftum mararatal qatiyati, baru kamu dapat rasa pahitnya terputus hubungan dengan Allah. Saya buat contoh mudah lah ibu bapa sekalian.
Pertamanya saya nak minta maaf dulu. Suara saya ni memang tak boleh kuat dah. Setara ni sajalah. Jadi tuan-tuan, bolehlah orang kata siap sedialah kalau nak tidur ke. Dengan suara saya begini tak apa tuan, ya tak apa. Tak apa. Memang tak boleh kuat dah. Jadi saya nak buat contoh mudah. Satu orang dia kerja Kuala Lumpur. Mak dia di kampung, telefon dia adinda Ustaz hari ni. Dia kata apa dia? Mak, minta maaf kalau ada nama ni. Dia kata, mak nak suruh awak balik minggu ni. Sebab nak kenalkan dengan satu orang puang ni. Dah berkenang sangat, dah aku berkenang sangat, nak jadi besang dengan mak dia. Jadi awak kena balik apa-apa cara pun. Apa nak jadi ni, 60 tahun tak nikah lagi ni, contohnya. Jadi kita pun bila mak suruh, memang kita ni dengan mak tuang ya, tak akan selisih, tak akan canggah cakap mak tu. Jadi kita naik bah kenyai, balik Sapa Kuala Berang tu. Bila Sapa, mak kita kata apa dia? Lepas Zuhur nak tengok budak puang tu. Dia cuti juga ATM tu. Dia ada balik 3 hari, lepas Zuhur kita nak pergi tengok. Dari pukul 8 pagi sampai bah nak sampai Zuhur, kita dak mandi, kita dak bersiap, dak gosok baju. Sebab kita tak ada rasa zau, tak ada rasa bersungguh nak kenal. Kerana apa? Oh, rupanya kita dah ada dah orang puang seorang, kita berkenang di pejabat kita tu, khani pejabat kita. Tetapi kita tak khabar ke mak, kerana mak ni dah beri syarat dah. Kalau boleh nak orang dekat, orang sebelah rumah. Jadi ya kita diam, tapi tak bersungguh nak pergi tengok budak puang tu. Masuk Zuhur, mak kita buka bilik, tengok tidur lagi. Dia pun dukung kita, macam kecil-kecil dulu, dukung 60 dah ni. Dukung mandi air panas, gosok apa ni, gosok sabun kita, beri pakai baju comel lah. Pasal nak pergi tengok tak besang ni, tengok menatu. Pakai baju batik, pakai necktie, dalam baju batik necktie pula, kemah tuan ya, kemah benar. Tai ing pula tu masuk ke dalam. Siapa di rumah yang kata nak tengok, inilah orang puang tu. Dah kita tak berkenang mana. Mak kita beri salam, Assalamualaikum. Tiba-tiba tuang suara dalam rumah hak jawab tu, Allah sedapnya ya Allah. Waalaikumsalam. Sedap sangat suara dia. Kita bila dengar sedap, mula apa dia? Berasa Allah sedapnya suara orang ni. Kita pun mula tu, mula nak beri perhatian. Tak lama keluar satu orang perempuan tuang Allah comelnya, putih melepak, pakai pula jubah hitam. Cuba bayang orang putih pakai jubah hitam. Dari nak bayanglah comel dia. Orang Terengganu panggil celok, bercelok. Jubah hitam orang putih, Allahu Akbar. Bila keluar kita tengok terlalu comel, rebah kita di tangga tu. Mak kita pangkat kita kata, jangan buat malu aku ni. Kita kata, ni ke orangnya mak? Mak kita kata, bukan, ni mak dia baru. Allahu Akbar. Ni yang saya nak kata contoh. Kalau itu maknya baru, apa jadi hati kita? Tentu anaknya terlebih molek, terlebih comel. Kita kata, kerana orang-orang tua dulu adinda hari ini, dia kata begini, kalau nak cari menantu perempuan, tengoklah siapa maknya. Kerana orang puang ni dia biasa rapat dengan mak dia. Tetapi kalau nak cari menantu laki-laki, jangan tengok siapa bapaknya, jangan. Kerana lelaki ni kita kena tengok dengan siapa dia berkawan. Dengan siapa dia berkawan. Kalau dia berkawan dengan Tok Bila, Tok Imang, lah jadi Tok Bila, Tok Imang lah dia. Walaupun ayah dia mungkin main motor, contoh terbalik ni, tapi tak apalah. Cuma saya nak kata apa dia, bila maknya pun begitu dah, hati kita jadi ke mana? Nak tengoknya, nak kenalnya, nak kenal, nak tengok, nak tahu.
Ni dia panggil zauk sudah mari. Kita pun naik atas rumah, mak kita pergi ke dapur tu. Biasa orang puang gitulah, dia kira jadi tak jadi tutup besang dah. Dia pergi ke dapur tu dah. Kita duduk ruang tamu, tunggu bila nak keluar budak tu. Sementara tunggu tu, apa kita buat? Tengok TV lah ruang tamu tu. Cerita ikan, National Geographic ikan tu. Sejam dah cerita ikan ni. Kenapa tak tukar-tukar cerita ni? Oh, kita ingat TV. Rupanya akuarium TV lama tu kan, orang buka enjin dia, masuk akuarium tu. Itu yang kita ingat cerita ikan tu. Tak lama keluar orang puang tu, Allah comel ni. Orang tua-tua dulu, dia kata kalau satu orang ni comel, dia buat bandingan begini. Bandingan. Orang ni kalau terlalu comel, dia kata begini. Matanya bagai bintang timur, kening semuk berbaris, hidung mancung bak seludang, pipi pauh dilayang, bibir delima merekah, dagu sarang tempur. Allah comel tahu. Tapi tiba-tiba budak ni dia reject kita. Sebab waktu belum jumpa, kita hantar gambar tu, gambar masa UiTM dulu tahun 79 dah 60 dah sekarang. Reject kita. Apa yang saya nak kata sini, bila kena reject, sedang hati dah ada zau, apa jadi? Naik bangunan Hengkiu Jaya, terjun kepala dulu, sanggup bunuh diri. Sanggup tuan. Kenapa? Kerana tak ada makna dah saya hidup ustaz. Kerana saya ni tak ada siapa-siapa nak ke saya. Begitu contoh Asyibli kata, sekiranya kamu mula rasa manis, baru kamu faham erti pahit. Yang jadi kita ni menangis bulan puasa, walaupun ada orang suka. Jangan kata semua orang menangis nak habis puasa. Ada orang suka, ada. Jadi kalau kita ni orang menangis, sebab dia tidak lain tidak bukan zauk kita kepada Allah, zauk kita kepada sunnah tu, kepada ibadat, kepada rumah Allah, kepada sedekah, kepada tadarus. Ya Allah Tuhan, tak boleh nak katalah. Imam Syafi'i setiap hari, bukan sebulan, setiap hari khatam Quran 2 kali. Saya ulang sekali lagi tu, setiap hari, bukan 1 bulan, bukan. Sehari 2 kali. Pagi sekali khatam, malam pula sekali khatam. Esok pula khatam pagi, khatam pula malam. 60 kali khatam sebulan bulan puasa. Kenapa? Imam Malik masuk bulan puasa tuan, tak ada benda lain beliau bercakap, berfatwa, jawab hukum, melainkan berkenaan Quran dan tafsir. Jadi muridnya tahu dah masuk bulan puasa, subjek kita dengan guru kita Imam Malik Quran. Jadi ni kita kata zau ataupun asyik kepada satu-satu benda yang sudah kita manis. Dan manis ni tak terhasil melainkan setelah kita kenal. Kita kenal sungguh-sungguh, maka terhasil zau itu. Jadi kalau kita ni memang orang menangis tuan ya, rasa sayu je nak habis puasa ni, rasa sedih sungguhlah ya Allah. Kadang ada rasa sesal juga, kerana awal-awal Ramadan hari itu kita berebut mari masjid ramai. Adinda Ustaz hari ni awal bulan puasa, Allah ramai orang masjid. Saya jadi imam jemputan, kadang parking tok imam pun diambil jemaah. Tak apalah, tak kisah tak mustahak benda tu, tapi nak kata semangat orang. Ada sesal sikit. Dia kata tengah-tengah Ramadan Ustaz, kami lalai sikit, hilang dari masjid. Dia sambung iktikaf di mana? Di Alamanda, iktikaf di IOI Mall. Dia sambung iktikaf di luar masjid. Menyebabkan ujung-ujung tu mari sesal. Tapi tak apalah, molek dah tu. Kalau dia sesal dan menangis, maka diharapkan orang begini orang dalam pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Itu mukaddimah ataupun perasaan tadi bila Datuk Ustaz sebut pasal
Kita tengok orang puang tu, saya hak dengar pun rasa zauk dah. Cuma nak tanya rumah dia mana, nak pergi kelih juga ni. Masya Allah, tuan-tuan dirahmati Allah. Tapi itulah, apabila kita rasa kemanisan dalam beribadah, kita sendiri akan rasa sayu apabila akan berlalu. Sebab apa? Sebab tak boleh nak buat balik dah. Contoh, pada bulan Ramadan kita salat sunat tarawih, tapi habis Ramadan dah tak boleh buat dah. Kalau masjid ni buat ni ketiga, Jais mari tengok lah ni, apa benda pula buat ni kan. Sebab tak boleh. Begitulah juga dengan puasa Ramadan. Luar Ramadan ada puasa juga, tetapi puasa sunat yang lain. Kita tak boleh buat dah puasa sunat, puasa wajib Ramadan, kerana sudah habis Ramadan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kemanisan dalam beribadah itulah yang kita dapat rasa apabila nak berlalunya Ramadan. Baik, saya nak tanya soalan kedua pula, Datuk Ustaz, adalah bila kita sibuk menangis ni, dia ada banyak jenis menangis. Ada menangis kerana sedih, ada juga menangis kerana gembira, ada juga menangis main-main pun ada juga. Macam-macam jenis menangis. Tapi bagaimana kita nak supaya kita menangis dengan rasa gembira kerana habisnya Ramadan itu? Kita puas hatilah kita beribadah bulan Ramadan itu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih adinda Ustaz Hariri saya. Tuan-tuan, soalan kedua ni kita dengar, macam mana kita nak menangis kerana sedih tinggal Ramadan, hasil daripada kenal Ramadan tu. Tapi waktu yang sama menangis tu kerana gembira juga. Sebab 30 hari ni puas hatilah kita tu. Puas hati. Itu pun berasa lagi, kalau boleh nak buat banyak lagi Ustaz, tapi berasanya puas dah hatilah sikit sebanyak. Jadi guana nak jadi begitu. Pertamanya, bila sebut bulan puasa ni, inilah bulan besar, terlalu besar. Walau ada 5 hari lagi ni, kebesaran Ramadan tu dah hilang dalam hati kita. Imam Ghazali rahimahullah alaihi pernah kata begini, kalau dalam setahun itu beracun, ketahuilah Ramadan itu penawarnya. Maknanya kalau dalam setahun tu 12 bulan tu beracun, maknanya tak molek semua kita. 3 hari lepas dinda sehari ni bergaduh tu di tu Sungai Besi hari Jumaat lepas. Hari Jumaat lepas bergaduh di tu Sungai Besi. Kerana apa? Masing-masing nak balik rumah, nak buka puasa. Campur dengan hari Jumaat pula hujang lebat. Jumaat kita tahu Kuala Lumpur ni tuan, penghulu sekalian jam hari Jumaat. Kita tahu semua dah ni. Jadi bila masing-masing berebut nak balik, ada satu kereta tu terkandah dalam dalam apa, RFID tu. Jadi bila dah terkandah, dia nak mengundurkan payah, orang semua tumpu tu. Hak belakang sekali pun dia tak sabar, dia horn tu, hong panjang. Bukan dia tak tengok orang-orang tersakut dalam tol. Bukan dia tak tengok orang beratur panjang belakang kereta tu. Jadi bila dia tekan horn tu, puasa dia duduk kat mana? Orang depan dia pula jenis tak sabar juga. Buka cermin kereta, buka cermin. Awak nak cepat, lompat kereta. Bergaduh, bergocoh. Jadi kat mana puasa kita? Kat manalah puasa kita? Tengok ni, Allah, saya berasa nak turun, nak pegang, tapi dah saya ni kecil molek gini tuan, tak berani saya. Dia tengok tak tahu nak buat apa. Cuma kita terfikir, ya Allah, kat manalah puasa? Hari Jumaat pula. Kata Imam Ghazali, dan kalau dalam seminggu itu beracun, Jumaat itu penawar ni. Jadi kalau dalam setahun tak molek, bulan puasa ni lah bulan hak penawar dia. Dan kalau dalam seminggu tu tak molek semua, Jumaat penawar ni. Jadi apatah lagi dalam bulan puasa, kita dapat Jumaat banyak kali juga. Patut berganda kebaikan kita. Tiba-tiba nak habis dah bulan puasa, apa kita rasa dengan bulan puasa?
Sebenarnya kata lagi Imam Ghazali, tidak perlu tengok hari ke-30. Nak tahu satu orang berjaya atau gagal dalam puasa dia, tidak perlu tengok hari 30. Memadai kita tengok tiap-tiap hari. Boleh tengok puasa kita berjaya atau tidak tiap-tiap hari. Waktu mana? Waktu berbuka puasa. Waktu buka puasa. Kalau dia buka dengan ala qada, berjaya puasa itu mendidik nafsu dia. Tetapi kalau dia buka tu macam nak buat tahlil 40 orang, pergi ke bazar Ramadan pakai kereta sorong tu, beli makanan itu, beli makanan ini. Orang di bazar tu kata baiknya suami isteri ni bang, tiap-tiap hari buat tahlil 40 orang rumah dia, gamaknya. Walhal dia buka 2 orang saja. Kata Imam Ghazali, dalam hal ini boleh dilihat gagal puasa satu orang kerana tak berjaya didik nafsu dia. Jadi rupanya kita nak keluar dari Ramadan ini, dia berkait dengan takwa. Takwa. Tanda orang takwa ni pula ada. Antaranya dalam hadis sebut dia sedih nak tinggal puasa. Dan inilah sunnah yang ditunjuk oleh sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat ujung puasa ni menangis, tuan menangis kerana sudah terlalu kenal dan akrab dengan Ramadan. Kita baca hadis 10 akhir Ramadan. Apa disifatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda memperkemaskan ikatan kainnya. Walaupun syurahul hadis, ulama hadis bahas hadis ni dengan 2 makna. Pertama, dalam erti kata Nabi bersungguhnya, macam orang ikat kain tu, tanda bersungguh ibadat, melebihi bukan 10 Ramadan, melebihi awal Ramadan, lebih lagi bersungguh. Kedua makna hadis inilah Nabi tidak menggauli isteri-isteri baginda bila masuk 10 akhir Ramadan. Bahkan hadis Aisyah sebut Nabi iktikaf tidak keluar melainkan bila sampai pada waktu siangnya. Itu pun sekejap. Pasal rumah Nabi sebelah dengan Raudhah. Raudhah ni asal Masjid Nabawi kita. Asal Masjid Nabawi Raudhah. Sebelahnya Raudhah, makam Nabi itulah rumah Nabi. Tempat Nabi di makam itulah tempat Nabi terbaring wafat, tidak berubah sikit pun. Bila Nabi wafat, sahabat mikir nak tanam kat mana. Sebab Nabi pernah bersabda, kami para Nabi tidak dimakamkan kecuali tempat kami wafat. Maka ada sahabat kata, bakatlah kok, sebab tempat Nabi wafat Madinah. Kata setengah sahabat, tak apa kat mana-mana pun asal masih dalam Madinah. Tetapi Abu Bakar tengok fakih tuan. Abu Bakar kata apa dia? Tak. Sini Nabi terbaring, angkat jenazah baginda, gali situ juga. Seperti kalau kita tengok apa ni, kih-kih jenayah tu, kalau jumpa mayat kan dia tanda dengan marker tu. Ada kat tanda tu juga gali dan tanam. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam, makamnya baginda adalah tempat baginda terbaring terakhir tu. Jadi sebelah Masjid Nabi Raudhah ialah rumah. Nabi tak masuk rumah. Apa Nabi buat? Nabi menyisir rambutnya, disisir oleh Aisyah. Dengan cara Nabi ulur kepala. Badang dalam masjid tu. Badang dalam masjid, Nabi ulur kepala, Aisyah sisir. Ni hadis menunjukkan besarnya bulan puasa, terutama 10 akhir Ramadan. Jadi kalau orang siapa menangis, betul, satu sunnahnya. Begitu juga sifatnya salafus salih. Tetapi waktu yang sama juga menangis ni hasil kerana terlalu dekat dengan ibadat pada bulan puasa. Jadi orang menangis begini, adinda sehari ni, kita yakinlah menangis sebab sukanya, puas hatinya dapat buat ibadat. Dan kalau boleh panjang lagi pun tak apalah, sebab sudah rasa manisnya ibadat itu.
Bila masuk Syawal, betul bulan ibadat. Kalau kita baca hadis riwayat Ibn Hibban, antaranya lah, sesiapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berqiyam pada 2 malam hari raya, mana habis bulan puasa masuk raya. Kalau malam 30 dia qiyam, malam raya dia qiyam mulai lagi, dia sambung qiyam lagi. Kita biasa malam raya ni tuang, dia dah berubah suasana dah. Bulan puasa, bulan ibadat, bulan raya, bulan kita dah jadi sekian-sekian dah. Contoh paling mudah, banyak berlaku. Bulan puasa dia rengang mari masjid. Masuk raya pertama, cuba tengok, cuba perhati. Orang mari rumah tak betul-betul, bila waktu zuhur, mayang di rumah lah. Ataupun mayang lewat sikit lah orang mari. Tengok tuan baru kemarin dia jemaah masjid. Jadi momentum ibadat tu, momentum bahasa kita, sebenarnya bahasa yang tepat. Seperti kata Sya'rawi rahimahullah alaih, hidayah bulan puasa. Itu yang takut tu. Hidayah bulan puasa habis dengan sebab puasa. Ini yang kita takut ni. Habis dengan sebab bulan puasa. Jadi patutnya malamnya kita qiyam. Malam raya haji kalau qiyam juga, kata Nabi SAW, hati dia dah akan mati. Jadi kalau orang ibadat bulan puasa, masuk raya lain ibadat dia, bimbang hidayahnya atau hatinya, bimbang tuan, dah berubah-ubah. Jadi sesiapa yang qiyam pada 2 malam Idul Fitri ataupun Adha, hati dia tak mati. Di saat matinya hati-hati manusia. Ini kita kata kelebihan dan tanda-tanda orang menangis suka, orang menangis kerana gembira, orang rasa gembira kerana habis bulan puasa. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, tuan-tuan dirahmati Allah. Ini adalah kita katakan supaya kita ni beristiqamah dalam beribadah. Sebab itu saya teringat seorang ulama Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya ketika mana dia menghuraikan kenapa Allah Ta'ala merahsiakan malam Al-Qadar. Kenapa Allah tidak buat malam Al-Qadar ini seperti malam nisfu Sya'ban. Telah diberitahu tarikh 15 Sya'ban, malam senang untuk kita beribadah dan juga membaca Quran dan sebagainya. Kerana supaya nak cari siapakah orang yang benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang tak tinggal tarawihnya, qiyamulailnya, confirm dialah yang mendapat malam Al-Qadar. Dan juga nak jaga supaya amalan kita tak rosak. Ni kan apa Tuan Haji nampak mengantuk je pagi ni. Itulah semalam qiyamulail, alhamdulillah dapatlah Al-Qadar tu. Kenapa? Itu habis rosak pahala kita. Kenapa Puan Hajah tak datang kerja hari ni? Saya ambil cuti sebab sempena semalam Al-Qadar saya cuti. Awak tak cuti, confirm awak tak dapat. Akhirnya kita bangga diri, kita rasa kita buat ibadah kita sendiri yang bagi markah kepada ibadah kita. Sebab itu Allah merahsiakan malam Al-Qadar supaya tulus, suci, murni sungguh ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Hari ini tuan-tuan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Rashidi, banyak beliau kongsikan tentang, saya ingat ini macam pengajian kuliah subuh tasawuf hari ini. Bagaimana kita nak rasa keseronokan dan kemanisan untuk beribadah lah. Baik. Seronoknya Al-Fadhil Ustaz kita ceramah di Al-Falah ni, kita tak nampak suasana luar. Jadi kita akan boleh terus je ceramah sampai pukul 10 pun tak apa. Ini juga suasana dia. Kalau masjid-masjid lain dia masuk cahaya, jadi kita nampak cerah dah lah. Kena berhenti kuliah subuh. Di sini tak apa Ustaz. Kalau Ustaz nak ceramah sampai pukul 10 pun sila Ustaz. Tapi saya tak jamin lah ada orang ke tidak. Baik, ni soalan terakhir lah Ustaz kan. Kita bulan apa ni, sejam cukup lah. Baik, salah satu perkara yang penting bila hujung-hujung Ramadan ini, kita tidak mahu seperti mana kata ulama, supaya tidak jadi hamba Ramadan. Tadi Ustaz sebut dah sikit, nak huraikan lagi. Bila Ramadan sungguh-sungguh kita jadi ahli masjid. Tambah ada orang pula bila Ramadan dia pergi ke Masjidil Haram.
semangat dia nak sambut Ramadan. Bila balik Malaysia, haram tak pergi masjid. Tu pelik balik juga tu. Bila bulan Ramadan, qiyamul lail dia. Tapi bila habis Ramadan, hilang. Jadi lagu mana Ustaz supaya kita ni betul-betul jadi hamba Allah, bukan jadi hamba Ramadan? Silakan. Terima kasih pada adinda Ustaz diri saya, ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasih sekalian. Mau tak mau bulan puasa ni nak habis dah. Lebih kurang 5 hari saja lagi. Jadi 5 hari ni betul lah, kita jangan selalu rasa lewat dah kok nak beramal, ataupun rugi banyak hari dah Ustaz, alang-alang dah begitu, biar begitu je lah. Janganlah tuan. 5 hari ni kita tak tahu apalah Allah nak lorong kebaikan pada kita, dan dengan sebab kebaikan tu selamat kita dunia, lebih-lebih lagi akhirat. Jadi walau 5 hari buat dah ibadat sebanyak-banyaknya. Dalam 5 hari ni kita nak cari antaranya Lailatul Qadar. Suka saya sebut antara definisi yang nadir. Nadir ni ganjil, jarang-jarang kita dengar. Yang jarang kita dengar. Seperti kata Ibnul Jauzi, Lailatul Qadar ni makna dia malam yang sempit. Sempit malam tu. Kenapa dia kata malam tu sempit? Tak lain tak bukan sebab malam itu terlalu banyak malaikat turun ke bumi ni, terlalu banyak. Kalau kita baca dalam hadis riwayat Imam Ahmad, digambarkan banyaknya malaikat turun malam tu. Tu yang dia panggil sempit tu. Sebanyak bilangan pasir di bumi. Pasir tu yang tuan keluar tu, kebah selipar, kebah kaki seluar tu, pasir sebanyak mana atas bumi, sebanyak itu malaikat turun malam Lailatul Qadar. Dengan lafaz hadis berbeza sikit, dalam Sahih Muslim sebut sebanyak batu kerikil. Besar sikit pada pasir tu. Batu kerikil atas dunia ni banyak mana? Banyak tuan. Sebanyak itu turun malaikat malam itu. Ya, kenapa? Kerana sebab itulah ada definisi kata malam Lailatul Qadar, maknanya malam yang sempit sangat. Dan Ibnu Abbas kata malam Lailatul Qadar ni tak lain tak bukan dinamakan Lailatul Qadar sebab dia malam takdir. Al-Qadar, takdir. Malam ditentukan takdir selama setahun. Makna bermula malam ni sampai Lailatul Qadar malam tahun depan, kalau panjang umur kita, setahun takdir Allah tentukan berlaku. Walhal kita dengar semua dalam hadis 40 tu, apabila satu anak Adam tu lahir, ditiup roh pada dia, maka ditentu untuk nasib dia, takdir dia. Jadi apakah masih ada takdir yang ditentukan? Seperti Ibnu Abbas kata, malam Lailatul Qadar malam takdir, ada pula takdir selama setahun ditentukan. Jawabnya ada. Dalam pandangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdir itu terbahagi kepada 2. Pertama, dia panggil qada yang mubram, yang sudah tetap tak akan berubah. Seperti ajal maut mati satu orang tu, walaupun dia makan vitamin, walaupun keturunan dia jenis umur panjang-panjang, walaupun dia main gym, angkat besi, gigit kayu. Orang main gym ni kan gagah macam-macam. Tetap sampai umur dia, mati dia. Ni qada yang sudah tetap. Tetapi ada qada yang berubah, mu'allaqah, yang berubah. Seperti kata Nabi SAW, tolaklah musibah. Maknanya boleh tolak. Tidakkah musibah ni satu benda yang sudah dicatat? Nasib untung kita tu ada musibah, ada rasa suka, ada rasa sedih, ada musibah, adanya manfaat, ada atas setiap orang berbeza. Tapi Nabi kata tolaklah musibah dengan bersedekah. Dengan sedekah boleh tolak musibah. Contoh, tuan nak seberang jalan, nak pergi ke balai polis depan kita tu. Bila nak pergi balai polis depan kita tu, lintas jalan, sepatutnya langkah ke-10 kita melintas jalan kena tepuh di kereta sepatutnya.
Tapi Nabi kata apa dia? Tolaklah musibah dengan sedekah. Baru langkah 3 langkah, tiba-tiba bunyi anak kucing dalam lokang. Dalam lokang jatuh gamaknya. Kia 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 kia, bunyi anak kucing dalam lokang. Kita pun pusing balik, turun dalam lokang. Allah terkejut kita. Ingat anak kucing, rupanya anak orang. Tu yang bunyi kia-kia tadi tu bukan bunyi macam kucing tu. Tu dari awal saya buat bunyi begitu. Saya tahu sebab saya yang buat cerita ni. Kia-kia, rupanya bukan anak kucing, anak orang. Kita turun, dukung wak naik. 10 langkah sudah berlalu, kereta yang patut langgar kita pun lalu tepat patut kita lalu tadi. Tolaklah musibah dengan sedekah. Jadi ada takdir yang berubah, ada takdir yang sudah tetap. Jadinya antara takdir yang ditentukan pada malam Lailatul Qadar, apa dia? Urusan buat kerja haji. Ibnu Abbas kata, adinda sehari sesiapa yang nama dia dicatat pada malam Lailatul Qadar, ia akan mengerjakan haji ke Baitullah pada tahun berikutnya. Makna kalau orang boleh pergi haji tahun ni, oh menangislah kita pada hari Arafah tu. Terkenang rupanya nama saya ditulis malam Lailatul Qadar tahun sudah. Kalau tahun ni nama kita ditulis pada malam Lailatul Qadar, Ibnu Abbas kata, dia buat kerja haji lah tahun depan. Makna besar malam Lailatul Qadar. Ustaz, saya nak buat kerja haji macam mana? Saya dah cek di kaunter tabung haji, gelerang saya lambat lagi. Tahun 3068. Allah lambatnya. Kalau tahun 3000, kiamat dah kita ni, gamaknya. Tapi rupa-rupanya nama dia dicatat malam Lailatul Qadar. Apa jadi? Kota tambah kerajaan Saudi. Ustaz, kota tak tambah tahun ni, boleh pergi tak saya? Oleh kerana nama dia dicatat malam Lailatul Qadar, ramai orang patut pergi, tak jadi pergi. Kerana sibuk saat ini, sibuk dengan bazar Ramadan, contohnya gamaknya lah, sibuk. Bila sibuk, dia ni terpilih gantilah orang-orang yang tak pergi. Haji Mbong ni pejabat tabung haji, tahniah tuang dipilih buat kerja haji tahun ni. Tuang setuju tak pergi, kami pilih secara serta-merta, minta maaf syok nanti. Setuju tuang, Allah terima kasih lah, saya nak pergi sangat. Kalau setuju, berkumpul ke LIA pukul 12.30. Dia pun tengok jam 12.29. Setuju saya pergi. Punya mujur sangat pergi, lupa nak tempat Grab, berlari pergi ke LIA. Punya setuju, punyanya syukur. Nampak tak? Nama dia ditulis malam Lailatul Qadar. Saya nak pergi ke macam mana Ustaz ke Mekah? Buat apa? Katanya tiket habis. Tak ada tiket nak pergi ke Mekah. Nama awak ditulis malam Lailatul Qadar. Boleh juga dia pergi ke Mekah. Akhirnya berdiri dia dalam kapal terbang macam naik bas mini tu. Saya buat contoh. Nak kata apa dia? Malam itu malam yang besar, malam yang sangat besar. Cuma bila habis Lailatul Qadar, walau masih bulan puasa 2 hari lagi, malang genap, bukan malang ganjil, apakah habis ibadat kita? Itu yang soalnya tu. Itu yang soal bila Ustaz dia kata habis puasa lain kita. Bulan puasa, oh betul-betul kita ibadat. Ibadat kita ini kepada siapa tu soalan dia tu. Kalaulah kerana bulan puasa, kerana bulan puasa, nak kena hadam betul tu, kerana bulan puasa, maka jadilah macam soalan yang kita dengar tu. Bulan puasa, ibadat dia. Habis puasa, air lain dia. Seperti orang di luar negara, adinda sehari ni, dia punya, orang Terengganu kata lepas laku. Lepas laku nak terjemah ke mana kau lupa ni. Dia ikut dia nak buat apa. Sebab seolah-olah Tuhan ada di Malaysia aja. Luar negara tak ada Tuhan. Dia pergi tiap-tiap tahun wajib semayang tarawih 10 akhir di Mekah. Wajib. Seakan-akan Lailatul Qadar ada di Mekah je, di Malaysia. Begitu juga seakan-akan ibadat takkanlah bulan puasa saja. Luar daripada puasa, kita ada sunat muakkad bagi puasa.
Sepertinya sunat puasa hari Ashura. Hak mingguangnya Isnin Khamis kita puasa semua. Mana ada ibadat yang dia panggil apa ni, daily, weekly, monthly, dan kita ada pula cara tahunan. Seperti raya tahunan. Hak bulanan tu macam puasa. Hak mingguang macam Isnin Khamis. Hak hari-hari apa dia tuang? Zikrullah, zikir. Macam orang puang lah, bila dia solat tu dia ada hak hari-hari. Hari-hari basuh muka, pakai toner, pakai moisturizer, gamaknya lah. Hak mingguang pakai masker, pakai topeng. Hak bulanan pakai cocok sekian begitu begini, macam-macam lah. Orang puang dia punya jaga tu ada hari ada mingguang, ada bulanan, ada tahunan. Ibadat terlebih lagi. Jadi kalaulah kita ibadat kuat bulan puasa, tiba-tiba keluar daripada bulan puasa, agaknya nak kata pada diri sendiri apa dia tuan. Kalau orang lain kata macam kita tak terasa sangat, kita kata kita apa jenis kita nak letak kita. Kalau sudah habisnya puasa, kita dah hilang momentum itu. Sebenarnya bila Quran sebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan pada kamu ni puasa sebagaimana orang dulu sudah puasa. Orang pertama puasa atas dunia kata ahli tafsir Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh. Mana ibadat puasa sudah lama. Kenapa orang dulu puasa dan kita puasa? Ujung tu la'allah, mudah-mudahan. Bila sebut mudah-mudahan, dia tak confirm orang dapat takwa tu, tak confirm lagi. Tapi tanda orang dapat takwa boleh dilihat setelah habis Ramadan, dia masih begitu juga. Dia orang masjid juga. Dia orang baca Quran juga. Dia sedekah juga. Dia beli burger 2, satu dia makan, satu dia beri security kat perumahan dia tu. Orang Pakistan, orang Bangladesh, dia kata baik, ambil burger ni. Awak puasa sunat hari ni gamaknya. Kalau tak puasa makan. Nampak tak? Momentum itulah tanda bagi orang takwa sehingga terputus kalimah la'allah. Kalau lepas puasa dia masih teruskan momentum ibadat dia. Tetapi kalau sebelum habis puasa, sebab tu Quran sebut tentang Ramadan, la'allah, boleh jadi, mudah-mudahan. Jadi la'allah ni jadi putus bila lepas saja bulan puasa, memang betul dia begitu sama-sama. Jadi ibu bapa sekalian, saya kira tamat di sini. Di luar sana ada karya baru kami, ada karya terbaru kami. Antaranya 2 hari sebelum puasa siap buku ni, Himpunan Mutiara Ilmu. Dalam buku ni dia panggil himpunan sebab dihimpun 6 buku lain pula. Dalam satu buku ada 6 buku. Antaranya puasa. Ni yang kita bincang. Fidyah, hukum fidyah. Beberapa fatwa tentang puasa. Orang pakai inhaler macam mana. Orang suntik glukos. Kita bincang beberapa fatwa. Dan hari-hari yang makruh, haram, sunat puasa. Fadilat Lailatul Qadar, Ramadan. Banyaklah kita terang dalam ni. Puasa ada. Ma'al hijrah ada. Kewafatan Rasulullah pun ada. Makna kita cerita detail sikit. 5 hari sebelum Nabi wafat, apa berlaku? 4 hari sebelum wafat, apa berlaku? Malam terakhir sebelum Nabi wafat, berlaku sekian-sekian. Nabi palsu dibunuh di Yaman. Kita sebut secara detail sikit. Ada isu kalimah Allah, adanya ma'al hijrah, dan ada benarkan Nabi Isa disalib. Dalam satu buku ada 6 buku lain yang kita himpun kerana mengambil kira 6 buku itu dalam sejarah kita tulis buku ni tuan sebagai best seller buku-buku yayasan kita. Jadi bulan puasa tuan buka buku ni je. Ma'al hijrah pun tuan buka buku ni je sebab dia duduk dalam satu buku. Ada di luar sana tuan boleh dapat buku. Dan juga ni buku yang kita menadah kitab di sini. Setiap Isnin minggu keberapa? Adinda? Ketiga ya. Ketiga kita menadah buku ni. Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah pun tuan boleh dapat di luar sana. Jadi buku sepasang ni
saya nak hadiah pada Ustaz Aridi saya ni. Pasal Ustaz Aridi kita ni banyak tempat dia berjalan, banyak tempat dia dakwah. Ibu bapa sekalian, saya mengucapkan selamat menyambut 10 akhir Ramadan dan selamat menyambut hari raya Aidilfitri. Ampun maaflah kepada saya. Mudah-mudahan bertemu lagi. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sempurna sudah forum subuh 25 Ramadan pada pagi ini bersama dengan Datuk Ustaz Rashidi Jamil mengupas tentang menangis ataupun tangisan di hujung Ramadan. Saya bila tengok ataupun apabila Datuk Ustaz terangkan tentang buku-buku himpunan tulisan beliau ini, Datuk Ustaz ni dulu kerja sama dengan saya di JAKIM dan Datuk Ustaz lama duduk di bahagian penyelidikan JAKIM bab akidah. Jadi kalau isu-isu akidah, sebenarnya himpunan ni banyak adalah tulisan-tulisan dia waktu buat kajian dulu tentang hukum begini, banyak tentang akidah. Jadi saya rasa seronok sangat kerana dihimpunkan. Dan juga ini tasawuf ni sama dengan Ustaz Rashidi. Umpama begitulah. Kalau mana mengaji bab tasawuf, Ustaz Rashidi lah tempat rujukan dan juga pembelajarannya. Jadi molek sangat tuan-tuan dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita ini dekat dengan majlis ilmu. Bila dekat majlis ilmu itulah kita rasa kemanisan beribadah. Kerana kita beribadah berdasarkan ilmu yang kita tahu. Berbeza dengan kita beribadah ikut-ikut. Di sekejap dia rasa seronok. Tapi bila beribadah dengan ilmu ni, kita rasa lama dan rasa manis. Kerana kita tahu apa yang kita akan dapat dan kita tahu ia menepati jalan Nabi SAW. Jadi hamba ucap terima kasih banyak kepada Datuk Ustaz kerana berkongsi kita hari ini. Masya Allah, tidak ada seorang pun yang bergerak tuan sekalian. Tuan-tuan ni memang pakar dalam menahan kencing ya. Walaupun sejuk masjid kita ni, tapi tuan-tuan tak bergerak, hebat. Termasuklah ibu-ibu muslimat di belakang sana lah. Jadi insya-Allah terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi lain waktu dan ketika. Mohon maaf atas kekurangan. Selamat memburu malam Al-Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.